Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim bil khair. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kefahaman tentang agamamu, wa'allimna ta'wil, dan ajarilah kami ilmu-ilmu Al-Quran dan pentafsirannya, wahdina siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Wa amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama mengikuti kuliah maghrib pada malam ini. Jadi pada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ditaklifkan ataupun diamanahkan untuk menyampaikan kuliah mengenai tentang bab akhlak yang menjadi rujukan kepada saya untuk menyampaikan bab akhlak ini adalah saya merujuk kepada kitab Adab Orang-Orang Islam, yang mana kitab ini diterjemahkan oleh Haji Hassan bin Haji Idris. Penulis asalnya adalah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Haji Hassan bin Haji Idris ini adalah penterjemah kitab daripada Majlis Agama Islam Kelantan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kitab ini mengandungi beberapa adab yang mana boleh kita ikuti. Adab ini adalah daripada tajuk daripada adab mengenai niat, adab terhadap Allah, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap diri sendiri, ibu bapa, antara adik-beradik, antara suami isteri, terhadap kaum kerabat, terhadap jiran tetangga, sesama Islam dan haknya, terhadap orang kafir, adab kita terhadap binatang, adab kita di dalam majlis, makan, minum, adab bermusafir, berpakaian, dan juga hinggalah kepada yang terakhirnya adab tidur. Jadi pada malam ini saya memilih untuk kita berdiskusi ataupun kita mengingati balik mengenai tentang adab-adab terhadap diri sendiri. Pada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahawasanya bila kita sebut akhlak, dia adalah satu gambaran ataupun satu hiasan yang hasil daripada keislaman kita dan juga hasil daripada keimanan kita. Hasil daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hasil kepada kita keimanan dan juga hasil keislaman kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia membuahkan buah iaitu akhlak. Jadi daripada sini kita ambil tajuk mengenai tentang adab-adab terhadap diri kita sendiri. Dalam kitab ini dia menerangkan kepada kita bahawasanya seseorang Muslim yakin bahawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah terhenti di atas sejauh mana dia dapat mendisiplinkan dirinya, membersih dan juga mempertingkatkan mutunya. Seperti juga dia yakin bahawa kecelakaan diri adalah bergantung pada kejahatan, kekotoran dan keburukannya. Ini adalah berdasarkan kepada beberapa potongan ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup di atas muka dunia ini, kita ada dua saja pilihan kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kitalah yang memilih sama ada nakkan kebahagiaan ataupun nakkan kepada kecelakaan. Kitalah yang memilih nakkan yang bersih ataupun nakkan yang kotor. Jadi perkara-perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terhakis kebersihannya dengan sebab kekotoran kufur dan juga maksiat.
Jadi para sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawasanya orang yang berjaya membersihkan dirinya adalah orang yang bersih daripada sudut rohani dan juga jasmaninya, sama ada daripada rohani dan juga jasmaninya bersih iman ataupun bersih amalannya. Dua perkara. Manakala kotornya diri kita adalah sama ada rohani ataupun jasmani kita adalah disebabkan kotor, terhakis adalah disebabkan kita melakukan perkara-perkara kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua benda ni. Jadi pilihan kepada kita lah untuk menentukan diri kita sama ada nak bersih ataupun nak kotor. Nakkan iman ataupun nakkan yang kufur. Nak amal soleh ataupun nak melakukan maksiat. Jadi inilah adab kita terhadap diri kita sendiri. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin wallazina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kami dan ayat-ayat kami dan yang angkuh merasa dirinya lebih daripada Tuhannya, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehinggalah unta memasuki lubang jarum, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Disediakan untuk mereka hamparan dari api neraka dan di atas mereka lapisan-lapisan penutup dari api neraka. Dan demikianlah kami membalas orang yang zalim disebabkan keingkaran. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka kerana kami tidak memberati diri seseorang dengan kewajipan melainkan dengan sekadar yang terdaya olehnya. Mereka lah ahli syurga dan mereka lah kekal di dalamnya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawasanya pilihan kepada kita iaitu jika barang siapa yang menipu ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengakibatkan dia kepada tiga perkara. Jadi ini adab kita kepada diri kita, jangan kita melakukan tiga benda ni, iaitu yang pertamanya, jika kita tipu ayat Allah, kita angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dekat sini, dia tak akan terbuka pintu langit padanya. Pintu langit iaitu pintu kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala, pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, jadi kita kena berhati-hati agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang sebegini, tidak derhaka. Maknanya Allah tak buka pintu kepada pintu langit kepadanya. Yang kedua, kita tidak akan masuk syurga sehinggalah unta memasuki lubang jarum. Itu balasan orang-orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, disediakan untuk mereka hamparan dari api neraka dan di atas mereka lapisan-lapisan penutup dari api neraka. Dahlah lapisan bawah daripada api neraka, lapisan atas pun juga adalah daripada api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita pada hari ini kita berebut jual di merata-rata. Kalau orang perempuan ni, dia akan tengok kepada peralatan dapur. Peralatan dapur dia ada apa dia, nak memasak nasi, nak memasak lauk lah apa lah semua tu. Ada yang terbaru ni, orang panggil apa dia, pressure cooker. Kan? Pressure cooker ni, yang mana pressure cooker ni dia dapat masak nasi dalam masa 2-3 minit saja selesai. Masak nasi, biasanya orang nak masak nasi Arab ni ambil masa dalam setengah jam ataupun dalam masa hampir sejam lah apa semua. Tapi dengan pressure cooker ni, the pressure tekanan daripada bawah ada, daripada atas ada, kiri kanan lah apa semua, dapat masak makanan tersebut dalam keadaan
cukup cepat. Jadi begitulah jika kita engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita angkuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun juga akan duduk dalam pressure cooker Allah Subhanahu Wa Taala. Tekanan api di atas ada, di bawah ada, kiri kanan, semuanya ada lapisan penutup daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu ancaman ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena jaga diri kita agar tidak tergolong daripada melakukan 3 benda ni. Jadi tuan-tuan, para sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya sabda Nabi SAW, kullukum yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksud daripada hadis ni, baginda Nabi SAW menyatakan, kamu semua akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, siapakah yang enggan masuk syurga wahai Rasulullah? Sabdanya, barang siapa taat pada aku, dia tetap masuk syurga, dan barang siapa menderhaka pada aku, maka dia telah enggan. Jadi dia ni boleh kita katakan sebagaimana orang Kedah sebut, iaitu jenis penyegan, kan? Jenis malah, jenis malu, penyegan. Kalau dengan bahasa orang Kedahnya gitulah. Jadi hadis Nabi SAW sebut orang-orang yang jenis penyegan ni, yang jenis tak nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia akan masuk kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, baginda Nabi SAW sebut bagaimana kita nak beradab kepada diri kita sendiri. Kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahul Muslim. Artinya, setiap orang keluar daripada rumahnya pagi-pagi menjual dirinya, yakni berusaha mencari rezeki yang halal, maka dia dapat membebaskan dirinya daripada kesengsaraan, atau ia membahayakan dirinya dengan rezeki yang haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita kena beradab kepada diri kita. Kita keluar bermuamalat siang, paginya, malamnya lah, apalah semua ni, kita menjual diri kita adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mencari rezeki yang halal, manakala ada pihak-pihak pada siangnya, pada malamnya lah, apa semua aktiviti kehidupannya adalah nak mencari benda yang haram. Jadi inilah kita kena tahu bahawasanya mana perkara yang halal, mana perkara yang haram. Begitulah juga seorang Muslim percaya bahawa perkara yang membersihkan diri dan menyuburkan kebajikan ialah kebaikan iman serta amal soleh. Sebaliknya, perkara yang mencemarkan dirinya dan merosakkannya ialah dosa dan juga maksiat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, disebutkan kat sini kita nak beradab kepada diri kita adalah dengan cara kita meningkatkan keimanan dan juga kita beramal soleh. Dan yang keduanya, bagaimana kita boleh meletakkan diri kita ke dalam lembah kejahatan ataupun lembah kecelakaan, maknanya dengan kita melakukan dosa dan juga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kerana sebab-sebab yang difaham daripada ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi tadi, maka seseorang Muslim sentiasa hidup dengan beramal soleh, dengan beramal serta mendisiplinkan dirinya, membersih dan juga memujinya. Diri itulah yang paling mustahak didisiplinkan dan dididik dengan adab-adab yang membersihkannya daripada kekotoran dan menyuburkan nilai mutunya, menjauhkannya daripada perkara yang merosakkan seperti akidah yang salah, kata-kata dan perbuatan yang buruk, bermujahadah memelihara malam, siang, pagi, petang, menghisapnya pada setiap jam, mendorongnya supaya melakukan kebajikan, mendesaknya supaya mentaati Allah dan Rasul secara bersungguh-sungguh. Sebaliknya pula bermujahadah memalingkan diri daripada segala jenis kejahatan dan kerosakan. Jadi itu kesimpulan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, agar kita mendisiplinkan diri kita dan juga kita mendidik diri kita agar diri kita tidak dirosakkan dengan akidah-akidah yang salah, dengan kata-kata yang kotor,
dan juga kita perlu bermujahadah memelihara diri kita. Bermujahadah ni maknanya bersungguh-sungguh dalam memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk, dan juga bermujahadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita di sini disebutkan bahawasanya adab kita terhadap diri kita ada 4 perkara yang mana kita perlu titipkan, ataupun tip yang diberikan oleh penulis, bahawasanya disebutkan dalam menjalankan tugas mengislahkan ataupun membaiki diri kita dan juga mendidik diri kita supaya sentiasa bersih dan suci, ini hendaklah diikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah muraqabah. Yakni muraqabah ni maksudnya iaitu memaksa diri untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya kita disebutkan di sini iaitu bermuhasabah. Muhasabah maknanya menghitung diri pada setiap untung ruginya. Dan yang keempatnya iaitu bermujahadah. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok satu persatu bagaimana kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bermujahadah, kita nak bermuhasabah, dan juga kita nak muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disebutkan kat sini, adab kita terhadap diri kita untuk kita menjaga kesucian dan juga kebersihan diri kita, yang sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya kita ini adalah insan biasa, yang mana sudah pastilah kita akan melakukan dosa. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama disebutkan kat sini, kita kena ada yang pertama sekali iaitu taubat. Maksud daripada perkataan taubat ialah melepaskan diri daripada segala jenis dosa dan juga maksiat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyesal atas dosa yang telah lalu. Dan yang ketiga, berazam tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada masa akan datang. Jadi ini yang disebutkan sebagai taubat, iaitu kita melepaskan, menghindarkan diri daripada segala jenis dosa dan juga maksiat. Dosa itu pasti akan ada datang pada kita, maksiat mesti akan ada datang pada kita, keinginan-keinginan itu ada pada kita, tapi kita kena melepaskan diri kita daripada melakukan benda-benda gini. Kita kena tahu bahawasanya bagaimana, apakah yang dikatakan dosa, apakah yang dikatakan maksiat. Jadi nak tahu adalah dengan ilmu. Dan yang keduanya menyesal, kena ada rasa sesalan atas dosa yang telah lalu. Kena tidak boleh rasa timbul rasa keseronokan melakukan benda-benda yang yang benda-benda mungkar yang Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita lakukan. Dan yang ketiganya, kita berazam tidak akan melakukan lagi dah perkara-perkara dosa yang telah kita lakukan. Jadi di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Tahrim, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, mintalah supaya dihapuskan dosa kamu dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi ini seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman untuk terus melakukan perbuatan ataupun terus melakukan aktiviti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu akan ke mana kecenderungan diri kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan seruan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, datanglah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hapus segala kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Jadi ini seruan-seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita senantiasa kena beriman kepada ataupun kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita ambil potongan hadis daripada hadis Muslim. Baginda Nabi SAW menyebut, Ya ayyuhan nas tubu ilallahi
tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah kerana saya, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bertaubat 100 kali dalam sehari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa bertaubat sebelum matahari naik di sebelah barat, nescaya Allah terima taubatnya. Jadi begitulah pertama sekali kita adab kita terhadap diri kita, yang pertama sekali kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa doa ni, Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut wa 'indal maut syahada wa ba'dal maut jannata wan na'im. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami taubat sebelum pada kematian datang kepada kami, dan di sisi diberikan ucapan syahadah di saat kematian kami, dan juga selepas pada mati nanti kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa dia? Ganjaran syurga dan juga kenikmatannya. Dua yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada maut, lepas pada mati, kita nak minta ganjaran Allah pada kita, apa dia? Syurga, tanda Allah redha pada kita, dan juga kita nak menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi inilah, Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut wa 'indal maut syahadah wa ba'dal maut jannata wa na'im wa na'ima. Jadi inilah tanda-tanda kita menjaga diri kita, adab kita terhadap diri kita sendiri, iaitu kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dan yang keduanya, adab kita kepada Allah terhadap diri kita sendiri, iaitu kita muraqabah. Maksud perkataan muraqabah ialah seorang Muslim memaksa dirinya mengingati Allah yang maha mulia, lagi maha tinggi, mengingatinya dan juga mewajibkan dirinya bersifat demikian itu pada setiap detik dalam hidupnya, sehingga dia merasa yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatinya, mengetahui segala rahsia dirinya, mengawasi amalannya, berkuasa atasnya dan juga atas tiap-tiap jiwa dengan apa yang diusahakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ada rasa diri sini, muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mempunyai sifat ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ihsan sebagaimana yang kita ketahui dalam satu hadis yang panjang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Malaikat tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jadi daripada sinilah ulama menyimpulkan bahawasanya agama Islam ni dibahagikan ilmunya, iaitu kepada iman, Islam dan juga ihsan. Yang mana ulama mutaakhirin mengkategorikan iaitu iman, iaitu bab akidah, manakala Islam itu adalah bab syariat, manakala ihsan itu adalah bab tasawuf ataupun bab akhlak. Jadi di sini Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, apa dia ihsan? Kan, beritahu aku tentang ihsan. Nabi SAW bagi tahu bahawasanya ihsan tu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kan, kamu melakukan ibadat seolah-olah ibadat, jangan kita nampak ibadat ini adalah ditika semayang saja. Ibadat ini kita kena letakkan sebagai, kita definisikan dia sebagai aktiviti kehidupan kita. Kamu melakukan aktiviti kehidupan kita seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan ihsan. Memang kita sebagai manusia, fa in lam takun tara, kita tak mampu nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rasa yakin pada diri kita bahawasanya Allah sedang mengawasi kita. Fa innahu yaraka. Kan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi diri kita. Maknanya segala aktiviti hidup kita, sama ada kita di pejabat, sama ada kita di rumah, sama ada kita di lapangan, sama ada kita di padang, sama ada kita di kereta lah, apalah semua, setiap masanya kita kena letakkan bahawasanya kita melihat Allah. Kalau kita tak boleh nak capai kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letakkan dalam diri kita bahawasanya keyakinan pada diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin bahawasanya Allah sedang memerhati kita. Pada ketika tu kita tak perlulah kepada pengawasan-pengawasan yang lain. Kita tak perlulah kepada pengawasan apa dia, CCTV nak memerhati.
pada kita, kan? Ada polis nak mengawasi pada diri kita, tidak ada dah pada ketika tu. Kita meletakkan muraqabah kita, iaitu pada ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengawasi kita, kan? Ada malaikat, kan, yang sedang mengawasi kita, yang sedang mencatat segala perbuatan amalan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala perbuatan kita. Jadi inilah yang dikatakan sebagai ihsan, merasa muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula nampak kata ihsan, kalau anak-anak kita dia nampak ihsan ni sebagai apa dia? Upin dan Ipin lah, kan? Upin dan Ipin, ada ihsan, ada meme lah, apalah semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu daripada di sini disebutkan perkara-perkara tersebut di atas adalah sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada golongan orang yang soleh, daripada umat Islam, kerana mereka memaksa melatih diri mereka dengan sifat muraqabah sehinggalah sempurna keyakinan mereka dan sampai kepada darjat orang-orang yang muqarrabin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dia jelaskan kepada kita bahawasanya bagaimana orang yang mempunyai sifat ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditunjukkan cerita-cerita bagaimana para sahabat yang mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Al-Junaid rahimahullah taala pernah ditanya, dengan apakah digunakan untuk menundukkan mata? Jawabnya, dengan pengetahuan anda kepada sesuatu yang anda pandang. Jadi nak tunjukkan kat sini bahawasanya kita nak jaga diri kita, nak jaga panca indera kita adalah dengan cara pengetahuan anda kepada sesuatu yang anda pandang. Maknanya adalah dengan ilmu. Sebab dengan ilmu ni lah kita dapat tahu ilmu mana yang baik, ilmu mana yang buruk, dan juga dengan ilmu ni lah kita dapat kenal mana yang bentuk pahala dan juga mana yang berbentuk dosa. Jadi kita nak dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga panca indera kita. Sama ada benda ni akan membawa kita kepada syurga ataupun neraka, sama ada pahala ataupun dosa. Seterusnya, Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak kepada seorang lelaki, wahai si Anu, perhatikan Allah. Orang itu bertanya, bagaimana hendak muraqabah? Nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau berkata, hendaklah anda sentiasa berkeadaan seolah-olah anda melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagaimanalah yang baginda Nabi sebutkan tadi. Seterusnya, tuan-tuan para sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiganya iaitu bermuhasabah. Muhasabah, adab kita terhadap diri kita sendiri, iaitu kita bermuhasabah, memperhitungkan tentang untung ruginya. Untung dan ruginya bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin, iaitu apa dia? Dosa dan juga pahala. Oleh kerana seorang Muslim bekerja siang malam bagi mendapatkan bekalan yang boleh membawa kebahagiaan kepadanya di negara akhirat, bagi melayakkan menerima kemuliaan dan keredaan Allah di sana, manakala di dunia merupakan musim untuk tempat beramal, maka adalah menjadi kewajipan Muslim memandang kepada perkara-perkara fardu yang wajib ditunaikan. Persis pandangan seorang peniaga kepada modal perniagaan, dan memandang kepada perkara-perkara sunat yang seperti pandangan peniaga kepada keuntungan di atas modalnya. Jadi dibuat contoh kepada kita kat sini bagaimana kita ni, kita bermuhasabah maknanya kita nak melakukan perkara-perkara wajib, seolah-olah kita menengok, orang kata seolah-olah kita perhatikan pandangan kita terhadap modal perniagaan kita. Kita perniagaan kita sama ada balik untung ke tak balik untung lah, apalah semua modal perniagaan kita akan tengok, maknanya kita nak pastikan perniagaan kita, modal kita akan dapat balik, kan? Macam tu lah juga dalam bab kewajipan, bab fardu. Manakala dalam bab sunat pula, persisnya seolah-olah kita lihat keuntungan di atas modal kita, maknanya lebihan, maknanya pulangan sudah dapat, kan? Maknanya pulangan modal sudah dapat, sekarang ni kita nak buat tambahan kepada amalan-amalan sunat. Inilah maknanya dalam kita bermuhasabah, kita kena hitungkan apa amalan wajib yang aku dah buat, apa amalan sunat yang aku nak tokok tambahkan, apakah lagi benda kurang yang kita buat. Bila berlaku kekurangan antara benda yang disebutkan kat sini, bila kita
benda wajib kita tertinggal, benda sunat kita tak buat lah, apalah semua. Antara perkara bagi seorang mukmin, iaitu yang pertamanya yang kena buat, iaitu apa dia? Dia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku kan ada kesilapan. Yang seterusnya menyesal dan terus bertaubat. Menyesal dan terus bertaubat. Dan yang ketiganya apa dia? Serta melakukan amalan-amalan kebajikan yang boleh memperbanyakkan amalan-amalan yang rosak tadi. Jadi inilah maknanya apabila kita bermuhasabah, kita kena tengok kewajipan kita selesai ke tak selesai lagi. Manakala kita tengok amalan sunat kita mampu tak menampung amalan kewajipan kita tadi. Bila kita ada benda yang tinggal, maknanya kita kena ada muhasabah kita yang seterusnya, iaitu apa dia? Istighfar atas kesilapan kita, menyesal dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya melakukan sebagai barang ganti, melakukan kebajikan sebagai barang ganti disebabkan kita kelalaian kita tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dibawakan kisah di sini bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu biasanya apabila menjelang malam memukul dua belah kakinya dengan tongkat sambil berkata kepada dirinya, apakah yang telah engkau lakukan hari ini? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana kita ketahui bahawasanya bila kita sebut je Sayyidina Umar, maknanya seorang individu yang tegas, seorang individu yang kasar. Apabila disebut je tentang Sayyidina Umar, lafaz daripada mulut dia yang biasa kita dengar, aku nak pancung kepala orang ni, aku nak tetak orang ni. Jadi di sini Sayyidina Umar, hak daripada adab daripada diri dia, dia akan senantiasa bermuhasabah. Dia akan pukul diri dia, dia akan tanya di mana kesilapan aku pada hari ini. Dan seterusnya Abu Talhah radhiyallahu anhu pula, tatkala kebunnya melalaikannya dalam semayang, ia bersegera melepaskan kebunnya itu sebagai sedekah kerana Allah kerana Allah. Perbuatannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah tindakan bermuhasabah atas dirinya, mencela dan juga mendidik dirinya agar tidak melakukan kelalaian tadi. Jadi inilah antara kisah-kisah sahabat para baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka diorang melakukan muhasabah, mengira untung dan juga rugi pada diri sendiri. Dan seterusnya adab kita terhadap diri kita yang terakhir di sini disebutkan, adab kita yang terakhir iaitu kita bermujahadah. Bersungguh-sungguh bermujahadah melawan nafsu kita. Disebutkan kat sini seorang Muslim hendaklah mengetahui bahawasanya musuh yang paling kuat sekali pada dirinya ialah nafsunya yang berada dalam dirinya sendiri. Ia sangat cenderung kepada kejahatan, lari daripada kebajikan dan sentiasa menyuruh berbuat keburukan. Itulah tabiatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jadi sebagaimana yang kita ketahuilah bahawasanya nafsu adalah selalu berdamping dengan diri kita, dan juga disebutkan beberapa tingkatan nafsu. Ada nafsu yang disebutkan kat sini apa dah? Nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada mulhamah, ada nafsu mutmainah. Itu akan dijelaskan nanti. Jadi macam-macam, dan juga ada ulama menggambarkan dalam sebuah kitab, memberikan gambaran tujuh tingkatan nafsu dan juga gambaran. Ada diberikan nafsu yang digambarkan nafsu kalbiyah, ada nafsu himmariyah, ada nafsu fa'riyah, macam-macam. Ada nafsu khinziriyah, kan, khinzir, ada nafsu yang jenis nafsu anjing, ada nafsu yang jenis kaldai, ada nafsu tikus, ada nafsu babi, kan. Macam-macam disebutkan dekat sini bahawasanya nafsu ni adalah satu yang berdamping dengan kita. Nak tak nak, adab kita terhadap diri kita sendiri iaitu kita kena ada sifat mujahadah, bersungguh-sungguh melawan diri kita, memerangi nafsu kita, agar kita berazam agar kita tidak melakukan, tidak cenderung kepada nafsu kita, yang mana kecenderungan nafsu ni adalah membawa kepada kejahatan. Disebutkan kat sini bahawasanya cerita-cerita daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sewaktu menceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Ali bercerita, demi Allah, sesungguhnya aku melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tak pernah melihat seorang yang merupai mereka.
Aku dapati mereka pada sebelah pagi dalam keadaan lemah lesu dan muka mereka pucat lesi kerana sepanjang malam mereka beribadah, sepanjang sembahyang tahajud antara berdiri dan sujud, membaca Al-Quran, merehatkan antara kaki dan dahi, yakni bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka berzikir selepas semayang, badan mereka bergerak ke kiri ke kanan, laksana pokok kayu bergerak pada hari berangin ribut, manakala mata mereka selalu mengalir hingga membasahi pakaian mereka. Jadi ginilah sifat sahabat baginda Nabi SAW, bagaimana mereka bermujahadah melawan nafsu. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau tidak kerana 3 perkara, nescaya aku tidak suka hidup di dunia ini walau 1 hari pun. Yang pertama apa dia? Iaitu dahaga pada hari terik panas semata-mata kerana Allah. Yang kedua, sujud kepada Allah di tengah malam. Dan yang ketiga, menceritai majlis orang-orang yang bila bercakap memilih kata-kata yang baik, sebagaimana mereka memilih buah-buah yang masak ranum dan enak rasanya. Jadi itu maknanya sahabat-sahabat baginda Nabi SAW sampai tak nak hidup kat dunia ni, melainkan ada 3 benda ni je. Dahaga pada hari yang terik panas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila sujud tu, dan juga menceritai majlis, maknanya duduk dalam majlis orang-orang yang bercakap benda-benda yang baik. Disebutkan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencela dirinya kerana tertinggal sembahyang asar dengan berjemaah, lalu beliau bersedekah sepanjang sekeping tanah bernilai 200,000 dirham pada masa itu juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Sayyidina Umar terlepas sembahyang asar secara berjemaah, lalu beliau bersedekah sekeping tanah bernilai 200,000 dirham pada masa itu. 200,000 dirham. Tuan-tuan, 1 dirham Kelantan, tak salah saya nilai dia RM20. Tuan-tuan boleh kalilah 200,000 dirham kali dengan RM20 kita, kan? 4 juta. Tertinggal solat jemaah, kan? 4 juta. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kan, sedekahkan sekeping tanah bernilai 4 juta sebab tertinggal solat jemaah, kan? Solat berjemaah. Jadi gitulah, maknanya nak menunjukkan sahabat-sahabat bukannya orang miskin. Sahabat-sahabat bukannya orang yang lalai, walaupun ada harta lah apa lah semua sekian-sekian, mereka tetap orang kata bermujahadah lawan nafsu mereka, nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan sebagai adab kita terhadap diri kita. Dan yang akhirnya disebutkan kat sini, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, kan? Sebaik-baik manusia, hadis daripada kitab Tirmizi, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan elok amalannya. Jadi mudah-mudahan sebagaimana yang disebutkan di sini, bahawasanya adab kita terhadap diri kita, yang pertama sebagai ringkasannya, kita kena bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya kita kena ada muraqabah, rapat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga kita kena menghitung diri kita, bermuhasabah terhadap segala amalan perbuatan diri kita di atas muka dunia ni, dan yang ketiganya iaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan segala bentuk keburukan yang nak datang, nak berdamping dengan diri kita. Mudah-mudahan dengan adanya adab ini, moga-moga kita memberi hak terhadap diri kita, kerana diri kita ni akan dipersoalkan. Segala benda, apa benda suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala suruh jaga diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maknanya apa dia? Jaga diri kita dulu, kan? Barulah jaga ahli keluarga. Kan, kita nak minta ampun pun, kita nak minta ampun, kita kena minta ampun diri kita. Rabbi firli wali walidayya, kan? Ya Allah, ampunkan aku, kan? Lepas tu ampunkanlah kedua ibu bapa aku. Maknanya kita kena minta kepada diri kita, kan? Kita kena beri hak pada diri kita. Jangan kita duk sungguh-sungguh nak minta ampun, ya Allah ampunkanlah dosa kawanku, ampunkanlah dosa sahabatku, ibu bapa lah apa semua, sampai kita lupa diri kita. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala minta kita apa dia?
pada diri kita, utamakan diri kita dulu, beri hak pada diri kita dulu, kan? Jadi inilah maknanya, jangan kita lupa 4 benda ni untuk kita hiasi diri kita. Moga-moga kita menjadi seorang mukmin yang terbaik insya-Allah di atas muka bumi ni. Mudah-mudahan apa yang disebutkan ini mampu saya hiasi, terutamanya hiasi diri saya sendiri, dan juga jika ada yang baik, tuan-tuan boleh ambil daripada apa yang disarankan daripada kitab Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.